Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, bertemu kembali dengan Ustazah Asma dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey, sebelum kita mulakan, Ustazah nak semua dah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, kita mulakan dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 3. Okey, kita masih lagi di dalam tema yang pertama, kekeluargaan, di bawah unit yang pertama, keluarga cergas. Okey, pada kali ini objektif pembelajaran, murid-murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan perbezaan antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, semua dah bersedia muka surat 3. Ustazah nak semua sama-sama membaca dengan Ustazah petikan di dalam muka surat 3. Bantu-membantu di dapur. Okey, mari kita baca. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey, masih ingat lagi tak ayat tunggal? Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, kalau teringat boleh ulang balik video Ustazah yang sebelum ni. Okey, hari ni kita akan belajar ayat majmuk. Ayat majmuk terbahagi kepada 3. Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk panjangan. Untuk tahun 3 kamu hanya belajar ayat majmuk gabungan. Okey, apa maksud ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan bermaksud terdiri daripada 2 atau lebih ayat. Ataupun kita boleh kata gabungan 2 atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk digabungkan menggunakan kata hubung. Okey, mari kita tengok contoh. Contoh kata hubung dan, serta, atau, tetapi, sambil dan sebagainya. Kata hubung dah belajar kan? Masa tahun 2? Ingat lagi tak? Okey, mari kita tengok contoh ayat majmuk. Tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama tengah buat apa tu? Okey. Ah Chong sedang bermain bola. Okey. Tu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Ravi sedang bermain bola. Okey, macam mana kita nak bina ayat majmuk? Kita nak gabungkan 2 ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Okey, kata hubung apa yang sesuai? Okey, mari kita tengok. Ah Chong dan Ravi sedang bermain bola. Nampak kat situ? Ayat tunggal, 2 ayat tunggal digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan.
Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Cuba tengok gambar apa tu? Siapa tahu? Okey. Meme sedang berbual dengan Rina. Meme sedang siram pokok. Okey. Ayat tunggal yang pertama. Meme sedang berbual dengan Rina. Ayat tunggal yang kedua. Meme sedang siram pokok. Okey, sekarang kita nak bina ayat majmuk menggunakan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Okey, kata hubung apa yang sesuai? Siapa tahu? Okey, mari kita cuba. Meme sedang berbual dengan Rina sambil siram pokok. Apa kata hubung yang sesuai? Sambil. Okey, sekarang faham tak macam mana nak bina ayat majmuk? Saya harap semua faham. Kalau tak faham, nanti kita akan buat latihan. Okey. Faham tak dua contoh yang Zazah bagi tadi? Okey, kalau tak faham, mari kita tengok petikan muka surat 3. Kita baca sama-sama dan kita cari sama-sama mana ayat majmuk dan mana ayat tunggal. Okey, ingat ayat majmuk dia menggabungkan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Sekiranya ayat tersebut ada kata hubung, bermaksud itu adalah ayat majmuk. Okey. Nabila ke dapur. Ada tak kata hubung kat situ? Tak ada. Okay. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, cuba tengok kat situ. Ada tak ayat kata hubung? Ada kan? Dan jadi ayat tersebut adalah ayat majmuk. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Okey, ada tak kata hubung kat situ? Tak ada kan? Okay. Nasri membantu ayahnya. Ada tak kata hubung? Tak ada. Bila tak ada kata hubung bermaksud ayat tunggal. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Kat situ ada tak kata hubung? Ada kan? Dan jadi adalah ayat majmuk. Ibu sungguh pandai melihatnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Ada tak kata hubung kat situ? Tak ada kan? Okey. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Okey, ada tak kata hubung dekat situ? Tak ada kan? Bila tak ada ayat tunggal. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Ada tak kata hubung? Tak ada. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Ada tak kata hubung? Tak ada. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, ada tak kata hubung dekat situ? Ada kan? Apa kata hubung kat situ? Kerana. Bila ada kata hubung, bermaksud ayat tersebut adalah ayat majmuk. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ada tak kata hubung? Tak ada. Badan minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ada tak kata hubung kat situ? Siapa tahu? Ada, sambil. Jadi ayat tersebut adalah ayat majmuk. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Okey, ada tak kata hubung? Ada kan? Dan jadi ayat tu adalah ayat majmuk. Okey, ayat yang terakhir. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ada tak kata hubung kat situ? Tak ada kan? Okey, jadi ingat
ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk dan menggabungkan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Bila ayat tu ada kata hubung, bermaksud itu adalah ayat majmuk. Okey. Okey. Sekarang dah sampai masanya untuk kamu membuat latihan. Okey, sekarang Ustazah nak kamu buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 2. Okey. Aktiviti yang kedua. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sekarang Ustazah akan bantu kamu. Kita baca petikan bersama. Kemudian kita mencari mana satu ayat tunggal dan mana satu ayat majmuk. Okey, mari kita mulakan. Sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okey, ayat tersebut ada tak kata hubung? Cuba tengok betul-betul. Ada tak kata hubung? Ada kan? Untuk. Okey, bila kata hubung bermaksud ayat itu adalah ayat majmuk. Beliau membuat lempeng kelapa. Ada tak kata hubung? Ada. Bila tak ada kata bila tak ada kata hubung bermaksud ayat itu adalah ayat tunggal. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ada tak kata hubung? Ada kan? Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ada tak kata hubung kat situ? Cuba tengok. Ada kan? Dengan. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ada tak ayat tunggal? Sama. Dengan. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Ada tak kata hubung kat situ? Ada kan? Dan. Okey. Minuman mereka ialah jus oren. Ada tak kata hubung? Tak ada kan? Okey. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Ada tak kata hubung? Ada kan? Tetapi. Mereka bersarapan bersama-sama. Ada tak kata hubung dekat situ? Tak ada kan? Okey, jadi kita dah senaraikan mana ayat majmuk dan mana ayat tunggal. Ayat majmuk, ayat yang menggabungkan dua ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Okey. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, sekarang Ustazah nak kamu senaraikan 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 2. Ustazah ada sediakan link untuk Google Form sebagai latihan untuk topik kita hari ini. Okey, Ustazah harap semua dapat lakukan yang terbaik. Okey, itu saja dari Ustazah.